Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Tuan-tuan sekalian, kita ni boleh jadi orang Islam ni nikmat besar. Nikmat besar. Sebelum saya nak masuk tajuk ni, kita tuan-tuan pagi-pagi bangun, boleh ambil wudu, kemudian solat, ingat Allah Ta'ala, berdoa kepada dia, kemudian mari masjid, salat, berdoa, kemudian melalui doa, salat sampai kita salat balik ni. Nikmat yang paling besar yang tak pernah dirasai oleh banyak manusia di dunia ni. Kadang-kadang kita tak tahu nikmat ni sebab kita tak pernah tahu keadaan orang-orang yang tidak beriman. Tuan-tuan nak faham hal ni, pergi tanya saudara-saudara baru kita yang baru masuk Islam. Macam mana mereka rasa hilangnya bebanan kekusutan. Cuba tu orang tengok orang hak tak semayang. Ya Allah, kita tengok dia kadang-kadang kaya, bergaya dan seumpamanya. Sejuta keserabutan ada dalam diri dia. Kita tak nampak, kita nampak pada hartanya. Nikmat Tuhan bawa kita menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang A'rab ni dia satu dia singular dia, satu dia panggil A'rabi, banyak dia A'rab. A'rab ni kita terjemah bahasa orang Badui ya. Orang Badui ni dia tak sama dengan orang kampung. Orang kampung ni kadang-kadang dalam konteks orang Malaysia ni, orang kampung lebih bersopan santun lagi, kan? Tapi Bedouin, A'rab, hatta A'rab zaman lah, orang Badui zaman lah pun tak sama dengan orang Badui pada zaman Nabi. Orang Badui pada zaman Nabi tu kasar. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badui sangat dahsyat kufur dan nifak. Sebab mereka hidup padang pasir, kemudian mereka tak ada peraturan, mereka kasar. Dia hidup kepentingan. Sebab tu kita ni kena bangunkan diri kita supaya ada peraturan. Dia kadang-kadang main pada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia bukan tahu hormat. Nabi kita sebab itu Quran ajak dalam surah Al-Hujurat, Allah ajak bagaimana supaya elok-elok panggil Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Tapi demikian A'rab. Bukan tak ada A'rab yang beriman, ada. Tapi tabiat kasarnya. Sebelum saya nak cerita apa yang saya nak cerita ni, yang ni saya nak berhenti satang ni supaya kita ni kena jaga. Ada orang ni dia syok sangat dengan kasar dia. Kita hidup dah ni, dia kira tak kira jahanam barang orang, dia tak kira. Dia kira buah dia tak kira buah orang. Dia, ini tak kena gaya lah. Orang-orang A'rab ni, dalam riwayat Al-Imam An-Nasai sanad yang sahih, orang-orang A'rab ni dia datang kepada Nabi SAW. Banyak mereka ni, salah satunya daripada Banu Asad bin Khuzaimah. Mereka ni datang kepada Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, kami ni beriman dengan kau. Betul lah, sebab kami ni beriman. Kami tak macam orang lain yang duk gaduh dengan kau. Sepatutnya kau terima kasih kat kami. Kau bagilah kepada kami apa yang patut kau bagi. Dia main kepada Nabi. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang mereka ni.
Allah kata, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Saya cerita banyak tu dulu. Qalatil a'rabu, kata orang A'rab, Badui tadi. Sekarang ni tuan-tuan pergi tengok di tengah Arab ni ada lagi Badui ni. Tapi dia cerdik sikit lah, dia pun tahu guna duit apa semua. Dia pun duduk, saya di Jordan dulu. Ustaz Orni pun belajar Jordan juga lah. Di Jordan dulu orang Arab ni, Badui ni, dia padang pasir. Dia masuk pilihan raya, dia kalah. Calon dia nak pindahkan dah satu kabilah dia. Dia tak tahu. Dia ada dewan di raja tu, hak bahagian nak urus dia saja. Dia pun hidup di kalangan mereka, kadang-kadang dia tak pakai pun undang-undang kerajaan ni. Dia undang-undang dia atas padang pasir dia. Peraturan dia. Dan tribes yang duduk dalam banyak-banyak kaum. Tuan-tuan tengok di Syria ada tribes dia, di Turki, di Uzbekistan ni, kaum-kaum nomad ni. Kaum-kaum nomad ni depa ada kehidupan di sendiri. Lah sebahagian depa duduk tengok filem Utugirl yang yang Turki tu, yang cerita ramai tu ni. Filem tu ada benda lah, kalau nak ulas dia ada unsur yang patut ditapis. Tetapi nak ceritanya Badui macam tu lah. Depa ni mari, depa tak ada bahasa, kasar. Qalatil a'rabu, kata orang A'rab, Badui ni, amanna, kami beriman. Allah kata, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu, Muhammad kata pada mereka, kamu tidak beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu katalah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum lagi iman masuk di dalam jantung hati kamu. Ayat ini menjadi perbahasan para ulama kerana Allah kata khabar kat depa, hampa baru Islam, tak beriman lagi. Jadi kita ni mungkin ada orang yang baru berislam tapi belum beriman. Badui itu dia katakan Nabi dia beriman. Allah kata abang ada apa? Dia Islam baru, dia belum beriman. Iman belum masuk ke dalam jantung hati mereka. Para ulama tafsir bahas tentang ayat ini. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahawasanya ada orang yang mungkin zahirnya Islam tapi dia belum beriman. Kerana Islam adalah amalan yang zahir. Satu orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sisi kita dia apa? Islam tak? Islam. Iman, kepercayaan yang mutlak terhadap Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya semua ni kita tak tahu. Kerana itu semua duduk dalam dada dia. Tapi apabila dia mengucap, orang Badui mari mengucap, Nabi kira dia Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah, dia mengucap semayang di belakang Nabi, tapi dia kufur di dalam hatinya, menzahirkan Islamnya. Di sisi orang Islam, dia Islam. Semayang belakang Nabi, dia mati pun Nabi nak pergi solat jenazah dia, Nabi tak buang dia pun, keluar geng-geng ni kafir. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Tapi oleh kerana dia menzahirkan Islam, kita kira satu orang tu Islam. Maka di dalam agama ni, kalau orang tu zahirnya Islam, kita kira Islam.
Mungkin tak dia tipu kita? Ambil contohlah orang tu mai masuk Islam cara tipu. Mudah-mudahan tak berlaku lah. Dia mai habang ni nampak kemas dah. Kita kira di Islam, kalau dia tipu kita macam mana? Itu urusan dia dengan Allah. Katalah kita ni tak tahu, pi bagi pula kat dia zakat. Di atas dasar zakat untuk orang nak berdakwah ke apa semua, dia minta kita bagi. Padahal zakat kita sah tak? Sah. Di sisi Allah sah tak? Sah. Kerana kita tak boleh tahu yang zahir, yang batin hati manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan kalut masalah ni. Setengah orang dia suka kalut masalah ni, dia suka cari benda hak di sebalik yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, orang mari miskin, mari minta derma kita. Saya susah cik. Kita tengok. Tak nampak tanda dia tipu. Dia pun nampak susah. Kita pun keluar duit kita, bagi kat dia. 2 besok orang mahabak kata bagi. Ya Allah, dia tu penipu pun tahu tak? Kita kata Allah rugi saja, aku bagi malam tadi tak dapat pahala. Dapat pahala tak? Dapat. Kalau Allah menyuruh kita menghukum yang batin manusia, kita tak boleh dapat pahala. Kerana kita tak tahu batin manusia. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir, Allah yang menguruskan rahsia-rahsia manusia. Bila golongan Badui datang kepada Nabi dan menzahirkan dia bersyahadat, Allah yang tahu yang zahir, yang batin. Kita, Nabi tahu yang zahir. Tapi Allah suruh Nabi bagi tahu, katakan kamu hanya Islam, kamu belum beriman. Islam, iman belum masuk ke dalam jantung hati kamu. Ayat ni penting untuk kita baca dan kita faham, supaya kita kena jaga diri kita ni di peringkat iman ke di peringkat baru Islam. Dan kita akan tengok di kalangan orang Islam ni macam tu lah. Pasal apa lah orang Islam sekarang ini teruk sangat. Bukan saja zaman hari ni, pada zaman Nabi pun ada yang mengaku Islam tapi belum beriman. Zaman ini Nabi SAW sebut di dalam hadis Muslim, Nabi kata badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzlim. Nabi kata bersegera dengan kepada amalan kerana mengatasi fitan. Tuan-tuan, orang Melayu ni bila dia sebut perkataan fitnah, dia kata tuduh orang tak betul, itu fitnah. Tapi Quran bila sebut fitnah, maksud ujian yang menimpa diri kita, agama kita, itu fitnah. Sebab tu peristiwa-peristiwa akhir zaman tu dia panggil al-fitan wal malahim. Fitnah dan ujian-ujian, kejadian-kejadian akhir zaman yang sekarang untuk sebut tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya.